Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Hari ini kami akan menceritakan sedikit sebanyak berkaitan dengan seorang tokoh orientalis iaitu Snad Hagrenier. Sebelum kita pergi lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Hakim bin Alias, nombor matrik 054165 sebagai pembentang pertama. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Fairuz, nombor matrik 052092 sebagai pembentang yang kedua. Nama saya Ahmad Ashraf bin Ahmad Yani, nombor matrik 054075 sebagai pembentang yang ketiga. Mari kita kenali kehidupan Snad Hagrenier. Snad Hagrenier adalah nama yang tidak asing bagi orang Indonesia yang mempelajari Islamologi dan sejarah. Sebagai seorang orientalis, kepakarannya dalam pengajian Islam sememangnya sangat diakui. Snad Hagrenier adalah penganut Kristian Protestan di Belanda dan cenderung menjadi paderi Kristian sebagaimana ayah dan abangnya. Setelah tamat sekolah menengah di Belanda, Snad belajar di University Leiden dalam jurusan Ilmu Teologi dan Sastera Arab. Pada tahun 1880, beliau telah menyiapkan tesisnya yang berjudul Meccansche Fest, iaitu perayaan di Mekah. Pada tahun 1884, beliau dihantar ke Mekah untuk mengkaji kehidupan akar Islam di bumi Mekah bagi tujuan politik Belanda. Beliau telah memeluk agama Islam di Mekah dan menukar nama kepada Abdul Ghaffar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepercayaan daripada ulama Mekah. Di Mekah, beliau berkesempatan bertemu dengan seorang Arab yang pernah menjadi wakil pemerintah Aceh, iaitu Habib Abdul Rashman Az-Zahir. Di Mekah, semua jemaah Islam bercerita tentang kejayaan Aceh menewaskan penjajahan Belanda. Punca kejayaan Aceh ini sangat menarik hati Snad Hagrenier. Dengan bantuan Zahir dan konsul Belanda di Jeddah, beliau telah mempelajari kaedah bagi memenangi pertempuran di Aceh. Saranan Zahir bagi menawan Aceh tidak diendahkan oleh pegawai Belanda di Betawi, iaitu Jakarta. Oleh itu, pada tahun 1886, Zahir telah menyerahkan buku cadangannya kepada Snad Hagrenier yang ketika itu bertugas di University Leiden. Berdasarkan buku itu, Snad Hagrenier meletakkan jawatan di University Leiden dan ke Indonesia pada tahun 1887. Dia terus berhubung dengan ulama-ulama dari serambi Mekah itu. Pada tanggal 9 Februari 1888, hasil kajiannya tentang Aceh telah diserahkan kepada Governor General. Cadangannya itu disokong penuh oleh pengarah pendidikan agama dan perindustrian. Dalam pelayaran ke Aceh dengan misi rahsia, beliau telah ditahan di pelabuhan Pulau Pinang kerana Governor Vantage melarangnya masuk Aceh pada 1 April 1889. Beliau dituduh bergaul dengan pelarian dan berusaha masuk ke Aceh secara haram. Akhirnya, Snad ke Betawi pada 11 Mei 1889. Kemudian dia menaiki kapal British dan sampai ke Aceh dan berjaya sampai ke Istana Sultan. Tentera Belanda masih menganggap Snad Hagrenier sebagai perisik, lalu dihantar pulang ke Belanda. Di Betawi, Snad bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia dilihat akrab dengan penduduk Betawi termasuk para ulama. Oleh itu, Pejanature Hordich membenarkan Snad menjawat jawatan penasihat urusan bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam sejak 15 Mac 1891. 9 Julai 1891, Snad sampai ke Aceh dan menetap di Kota Raja Aceh dan menjadi orang kepercayaan Van Hooge, iaitu Governor General Hindia Belanda. Mari kita beralih ke biodata beliau. Nama penuh beliau ialah Christian Snad Hagrenier. Nama panggilan Snad Hagrenier dilahirkan pada 8 Februari 1857 di sebuah bandar bernama Oosterhout di selatan Belanda. Beliau meninggal 26 Jun 1936 pada umur 79 tahun. Mengenai keluarga beliau, Snad Hagrenier telah pun mendirikan rumah tangga sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah dengan seorang wanita di Jeddah. Pada tahun 1890, beliau menikah dengan sang kana, iaitu puteri Raden Haji Muhammad Taib, penghulu di Ciamis, dan dikurniakan 4 orang anak bernama Raden Omar Ganda Prawira, Siti Aminah, Emah Salmah dan Raden Ibrahim Ghaffar.
Sayangnya, pada tahun 1896, saat mengandung anak kelima, sang kana keguguran dan meninggal bersama bayi yang dikandungnya. Tidak sampai 2 tahun kemudian, Snokhagrenge menikah lagi, kali ini dengan Siti Sadiah, puteri Raden Haji Muhammad Soib, iaitu penghulu berganti di Bandung. Dari pernikahan itu, mereka dikurniakan seorang anak bernama Raden Yusuf. Beliau tidak pernah bertemu dengan Raden Yusuf kerana beliau dipanggil pulang ke Belanda pada tahun 1906. Pengembaraannya berakhir pada 1906 dan kembali ke Belanda pada 1910. Di Belanda, beliau berkahwin dengan Ida Maria, puteri seorang pensiunan pendata di Zutphen. Setelah dikukuhkan sebagai guru besar di Universiti Leiden pada 1907, 3 tahun setelah menikah, dia mengejar profesi sebagai penasihat menteri jajahan. Kerjaya ini dilaksanakan olehnya sehingga akhir hayatnya, iaitu pada tanggal 16 Julai 1936. Seterusnya, karya-karya Snokhagrenge. Terdapat beberapa karya-karya yang telah diciptakan oleh Snokhagrenge semasa hayat beliau. Antaranya ialah The Relief in Arabia pada tahun 1917. Seterusnya, The Aeschines pada tahun 1906. Mohammedanism, Lectures on its origin, its religious and political growth, and its present state pada tahun 1916. The Holy War, Made in Germany pada tahun 1915. Mackenzie Feast, Netherlands in the Islam pada tahun 1911. Mecca in the later part of the 19th century pada tahun 1931. The Aeschines Volume 2, Scholar's Choice Edition. The Aeschines Learning and Science, Lectures and Games. The Aeschines Volume 1 dan terakhir ialah The Aeschines 2 pada tahun 1906. Seterusnya, terdapat beberapa ancaman dan strategi yang dilakukan oleh Snokhagrenge dalam menghancurkan akidah umat Islam. Ancaman yang pertama dilakukan oleh Snokhagrenge ialah ideologi Islam sebagai politik dan politik. Snokhagrenge melihat Islam sebagai satu ibadah semata-mata, bukan ancaman bagi Belanda. Tetapi itu adalah ancaman besar ketika masyarakat Aceh membawa Islam ke dalam politik. Dogma adalah ancaman bagi Belanda, di mana orang-orang Aceh atau yang bertekad untuk menegakkan Islam sebagai politiknya akan menentang penguasaan pemerintah dan Belanda secara menyeluruh. Strategi yang dilakukan oleh Snokhagrenge ialah memberi orang Islam kebebasan untuk beribadah secara mutlak, sambil menanamkan propaganda bahawa Islam adalah agama pemujaan semata-mata. Umat Islam diberi kebebasan untuk bersolat, membina masjid. Malah Belanda membantu dalam usaha membina masjid. Cepat dan sebagainya yang dilakukan oleh beliau. Tetapi politik dan politik masyarakat Aceh perlu dipisahkan dari Islam. Itu yang dilakukan oleh Snokhagrenge dalam ancaman yang pertama. Ancaman kedua yang dilakukan oleh Snokhagrenge ialah paderi. Para sarjana sangat berbahaya apabila mendapat tempat dalam masyarakat. Ini kerana mereka senang membina pengaruh yang akan menanamkan dan menyemarakkan semangat jihad. Jadi, strategi yang dilakukan oleh beliau ialah membasmi dan menghilangkan ulama dengan memburu, menangkap dan membunuh mereka. Di samping itu, beliau mendapatkan sokongan pemimpin masyarakat dalam usaha membasmi ulama. Holland juga berusaha menjauhkan orang daripada dia untuk mengangkat pemimpin masyarakat Aceh yang pro-Belanda. Itu yang dilakukan oleh Snokhagrenge pada ancaman yang kedua.
Ancaman yang ketiga ialah pelajar madrasah. Pelajar madrasah adalah penghubung antara usaha para ulama dan mereka melaksanakan serta strategi para ulama. Strategi yang dilakukan oleh beliau ialah sama seperti ancaman yang kedua, iaitu beliau menghilangkan pelajar madrasah dengan memburu, menangkap dan membunuh mereka. Seterusnya, ancaman yang keempat, iaitu madrasah dan institusi pengajian Islam. Madrasah atau institusi pengajian di Aceh untuk menempatkan para cendekiawan dan pelajar untuk melakukan kegiatan mereka. Pengajian Islam juga menjadi medan bagi para sarjana untuk menyebarkan fahaman mereka. Strategi yang dilakukan oleh Snok Hagrenge ialah menghapuskan institusi sekolah untuk membina institusi pilihan iaitu alternatif untuk rakyat Aceh iaitu pelajar Belanda atau pro-Belanda. Dan ancaman yang terakhir iaitu Gerakan Pan-Islam Khilafah Osmaniyah. Gerakan Pan-Islam yang dilancarkan oleh Khalifah Utsmani di mana semua orang Islam berada di bawah pemerintahan Utsmaniyah dilihat sebagai satu ancaman besar dari luar. Oleh itu, kedekatan Utsmaniyah dan Nusantara khususnya Aceh dapat melemahkan penguasaan Belanda. Jadi, strategi yang dilakukan oleh beliau ialah memutuskan hubungan antara kerajaan Utsmaniyah dan Nusantara dari semua aspek supaya kerja dalam menyebarkan dakwah dapat dilakukan dengan mudah. Seterusnya, saya akan terangkan teori Snok Hagrenge. Yang pertama, teori kedatangan Islam dari India dikemukakan oleh Snok Hagrenge iaitu sejarawan Belanda. Teori yang kedua, menurut beliau, sejak abad ke-13 lagi, Islam telah berkembang ke Asia Tenggara menerusi India, iaitu wilayah Gujarat dan Pantai Coromandel. Teori yang ketiga, pendapat beliau. Pendapat beliau yang pertama ialah wujud hubungan perdagangan yang lama antara India dengan Asia Tenggara. Pedagang India Islam telah lama menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat di Asia Tenggara. Melalui aktiviti perdagangan ini, pedagang Islam menyebarkan Islam kepada pedagang atau masyarakat Asia Tenggara ini. Gujarat ialah pelabuhan penting pada zaman pemerintahan Khilji di India. Pendapat Snok Hagrenge yang kedua, terdapat ciri-ciri India pada batu nisan, iaitu batu marmar pada batu nisan di perkuburan Malik Ibrahim di Gresik, Jawa dan batu nisan Malik Al-Saleh di Pasai memperlihat ciri-ciri buatan Islam. Pendapat Snok Hagrenge yang ketiga ialah wujud hubungan kebudayaan dengan India. Sejak dahulu lagi, unsur kebudayaan Hindu telah disebar ke dalam masyarakat di Asia Tenggara. Ini membuktikan hubungan yang rapat antara India dengan Asia Tenggara khususnya dari segi budaya. Kelebihan Snok Hagrenge. Yang pertama, beliau merupakan ahli dalam bahasa Arab, fasih mengaji Al-Quran, ahli dalam hukum hakam agama Islam. Yang kedua, beliau fasih dalam berbahasa Melayu. Selain itu, beliau juga mempunyai perwatakan luar biasa sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat Islam. Seterusnya, kelebihan beliau ialah bijak dalam mengaturkan strategi. Kesimpulannya, Snok Hagrenge ialah seorang tokoh orientalis yang menyelewengkan ajaran Islam dan merosakkan akidah umat Islam di Aceh. Snok Hagrenge telah merosakkan akidah umat Islam dalam pelbagai cara. Contohnya, beliau menubuhkan gerakan Pan-Islam Khilafah Osmaniyah. Beliau menubuhkan madrasah dan institusi pengajian Islam untuk menyebarkan fahaman mereka dan pelbagai cara lagi. Seterusnya, terdapat beberapa kelebihan Snok Hagrenge seperti beliau berjaya menarik kepercayaan masyarakat Aceh serta fasih bertutur dalam bahasa Melayu dan sebagainya. Oleh itu, kita hendaklah mendalami ilmu agama dan menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Muslim agar kita dapat mengelakkan diri dari menerima ilmu yang salah tentang agama Islam yang dibawa oleh gerakan orientalis
yang masih lagi bergerak aktif sehingga hari ini.